Assalamualaikum. My name is Nurul Izzah Husna binti Kamar Zaman. My matric number 1065. Today, I will present about Introduction for Sabah Slaughter House Rules 2003. Peraturan Rumah Sembelih Sabah 2003 ini mula diperkenalkan sebagai sebahagian daripada rangka kerja peraturan yang mengawal operasi dan pengurusan rumah sembelih di Sabah iaitu di Malaysia. Matlamat utama peraturan ini adalah untuk memastikan standard kebersihan, keselamatan dan kebajikan haiwan yang sesuai diterapkan di rumah sembelih dengan fokus utamanya untuk melindungi kesihatan awam serta memastikan proses penyembelihan memenuhi piawaian halal dan kebajikan haiwan yang disembelih. Nama saya Nurul Afika binti Muhammad Alim, nombor matrik saya F1052. Saya akan membentangkan Introduction Sabah Slaughterhouse Rules 2003. Slaughterhouse Sabah diperkenalkan bagi memastikan operasi di setiap rumah sembelihan itu diwujudkan mengikut standard kebersihan, keselamatan dan yang utamanya adalah kebajikan setiap haiwan yang betul dari segi pemakanan, tempat, kandang dan haiwan itu sendiri, dan memastikan setiap slaughter yang menyembelih haiwan mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan, iaitu memutuskan halkum dan urat marik setiap haiwan yang ingin disembelih. Yang pertama adalah Regulation of Slaughterhouse Operation. Peraturan ini diwujudkan untuk memastikan apa-apa yang berlaku dalam rumah sembelihan ini telah didaftarkan dan mendapat lesen di bawah Sabah Launet. Sabah Launet ini merupakan badan yang menguruskan rumah-rumah slaughterhouse di Sabah untuk memastikan fasiliti dalam rumah sembelihan itu mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan di bawah Sabah Launet tadi. Function yang kedua adalah Public Health and Safety. Pekerja perlu memastikan haiwan yang dipelihara dalam keadaan yang sihat dan tidak mengalami sebarang kecederaan ataupun jangkitan. Sekiranya haiwan yang diternak ataupun yang ingin disembelih mengalami jangkitan, haiwan tersebut tidak boleh disembelih kerana daging yang dihasilkan nanti akan menjejaskan kualiti dan akan menyebabkan pembeli mengalami cross contamination. Function yang ketiga adalah Worker Health and Safety. Peraturan ini menetapkan kaki tangan di rumah penyembelihan sentiasa mengekalkan kebersihan dan menjalani pemeriksaan kesihatan secara berkala. Pekerja yang bekerja di rumah penyembelihan perlu mengambil suntikan typhoid serta perlu menjalani latihan kursus pengendalian makanan. Typhoid dan kursus pengendalian makanan tadi diambil bagi mencegah penularan penyakit daripada pekerja kepada haiwan atau produk daging. Kesihatan pekerja dan pengguna yang membeli produk tadi perlu dititik beratkan. Function yang terakhir adalah Inspection and Compliance Monitoring. Pegawai kesihatan, perkhidmatan veterina dan pihak berkuasa kawaselia akan menjalankan pemeriksaan di setiap premis rumah sembelihan di Sabah untuk memastikan setiap rumah sembelihan mengikut dan mematuhi piawaian yang ditetapkan oleh Sabah Launet. Kod Akta Rumah Penyembelihan Perswastaan 1993, sesebuah rumah sembelihan yang berlesen boleh dikenakan penalti sebanyak RM500,000 atau penjara tidak lebih 5 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Nama saya Juliet Yasmin binti Abdul Ghani, nombor matrik saya 1063. Seterusnya kita akan pergi kepada importance. Yang pertama ialah food safety. So food safety ni ialah undang-undang atau peraturan yang mengawal proses penyembelih untuk menghasilkan daging yang selamat dimakan. Ini termasuk piawaian, kebersihan, sanitasi dan pengendalian tindakan. Seterusnya animal welfare. Ini adalah garis panduan layanan perikemanusiaan kepada haiwan ternakan di rumah sembelihan. Ini termasuk pengendalian, pengangkutan, penyembelihan untuk meminimumkan tekanan dan penderitaan haiwan tersebut. Yang ketiga dan yang terakhir ialah environmental protection. Rumah penyembelihan boleh memberi kesan alam sekitar yang ketara disebabkan oleh pembuangan bahan buangan seperti darah dan air sisa.
undang-undang mungkin menemukan rumah penyembelihan untuk melaksanakan langkah-langkah untuk mengurangkan kesan ini, seperti sistem rawatan dan pelupusan sisa yang betul. Okay, seterusnya saya akan sambung dengan current related issue regarding to the Act regulation. Comply and the enforcement challenge. Okay, maksudnya ialah cabaran pematuhan dan penguatkuasaan. Inconsistent enforcement, lack of regular inspection. Okay, maksudnya ketidakkeselarasan dalam penguatkuasaan. Salah satu masalah utama dalam pelaksanaan akta ataupun peraturan makanan halal adalah ketidakkonsistenan dalam penguatkuasaan oleh pihak berkuasa. Ada kes di mana garis panduan halal tidak dipatuhi dengan sepenuhnya, terutamanya dalam industri makanan dan produk kosmetik. Ketidakkonsistenan ini boleh mencetus keraguan pengguna terhadap ketulinan status produk halal. Seterusnya, kekurangan pemeriksaan berkala. Pemeriksaan secara berkala dan audit halal adalah penting untuk memastikan setiap peringkat pengeluaran mematuhi piawaian halal. Namun, kekurangan pemeriksaan secara berkala menyebabkan wujudnya jurang pemantauan yang boleh menjejaskan kepercayaan pengguna terhadap label halal. Seterusnya, emerging concern about animal welfare. Growing focus on human treatment, balancing halal requirement and welfare standard. Adalah maksudnya terdapat peningkatan kesedaran dalam kalangan pengguna dan organisasi bukan kerajaan NGO mengenai isu-isu kebajikan haiwan. Mereka menuntut agar haiwan yang digunakan dalam proses penyembelihan halal diperlakukan dengan baik, mengurangkan kesakitan dan tekanan terhadap haiwan tersebut. Ini menimbulkan cabaran bagi pengeluar untuk memastikan standard halal sambil memastikan amalan kebajikan haiwan dipatuhi. Seterusnya ialah menyeimbangkan keperluan halal dengan standard kebajikan. Dalam beberapa kes, terdapat konflik antara keperluan syariah untuk penyembelih halal dan tuntutan kebajikan haiwan, seperti keperluan untuk menggunakan kaedah penyembelihan tanpa bios. Menyeimbangkan kedua-dua aspek ini memerlukan garis panduan yang jelas dan teknologi yang dapat menyokong amalan yang lebih manusiawi. Seterusnya ialah adapting to market demand for the halal insurance. Increase demand for the transparency, global standard and export requirement. Maksudnya penyesuaian dengan permintaan pasaran untuk jaminan halal. Pengguna kini semakin perhatian terhadap sumber dan proses pengeluaran produk halal. Mereka mahu lebih banyak maklumat mengenai bagaimana proses itu dihasilkan. Daripada bahan mentah sehinggalah produk akhir. Permintaan ini memerlukan pengeluar untuk menyediakan sistem pengesanan yang lebih luas dan telus dan terbuka kepada audit. Seterusnya, keperluan mematuhi standard global dan ekspor. Pasaran halal kini tidak hanya tertumpu di negara Islam, tetapi juga melibatkan negara bukan Islam yang mempunyai populasi Muslim yang besar. Untuk memenuhi permintaan ini, syarikat perlu mematuhi piawaian antarabangsa yang berbeza-beza. Ini termasuk mematuhi keperluan halal daripada badan persijilan yang berbeza seperti JAKIM di Malaysia, MUI di Indonesia dan EXMA di UAE. Ketidakkeselarasan standard ini menjadi cabaran besar bagi syarikat yang ingin mengekspor produk mereka ke luar negara. Okey, seterusnya ialah infrastruktur limitation in rural area. Facility upgrade needed, challenges in maintain the cleanliness and efficiency. So, lastly is conclusion. Untuk kesimpulannya, peraturan rumah sembelih Sabah ini dapat memastikan setiap aspek operasi rumah sembelih di Sabah memenuhi piawaian yang ditetapkan demi melindungi kepentingan-kepentingan seperti kesihatan awam, kebajikan haiwan dan kesejahteraan alam sekitar. Dengan adanya peraturan ini, pengguna khususnya Muslim akan lebih yakin dengan status halal daging haiwan yang dijual di pasar raya. Tambahan pula, dengan mematuhi peraturan ini, industri penyembelihan di Sabah bukan sahaja dapat memenuhi permintaan tempatan, tetapi juga dapat meningkatkan standard keseluruhan industri makanan halal di rantau ini. Sekian, terima kasih.